dapat nikmat sudah dia dapat. Jadi kita buat ibadah. Sudah tentu akhlak kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak-bapak kita pada tempat yang sewajarnya. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang dikasihi Datuk Musi, Datuk Timbalan Musi, tak lagi. Hari tu jumpa dekat Raudhah yang lepas. Saya duduk tunggu jemaah tu, tengok dia keluar 3 orang. Alhamdulillah. Dan bagi datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita sambung pengajian kita Indahnya Bersyariat. Bab yang pertama dah selesai, yang berkaitan hari ini tahun baru. Bab yang kedua, pendidikan awal kanak-kanak. Yang mana di dalam bab ini kita akan membicarakan berkaitan kenal Allah, kenal Rasulullah, yang mana berkaitan dengan munafik, syirik, kafir, berkaitan dengan pendidikan salat, belajar Al-Quran, sejarah Rusul Azmi dan sebagainya, dan sampailah adab-adab untuk anak-anak. Jadi insya-Allah pada malam ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada kita, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Di sini memberi gambaran kepada kita bahawa anak-anak ni sekiranya kita tidak mendidik mereka dengan betul, ataupun di situ digambarkan berkaitan dengan harta, maka dia boleh menimbulkan fitnah kepada kita. Ini yang kita takut, yang kita risau, yang kita bimbang. Yang mana hari ini dalam Indahnya Bersyariat, di dalam bab yang kedua, pendidikan awal kanak-kanak, yang mana kalau kita lihat dalam bahasa Arabnya banyaklah ada disebut berkaitan dengan kanak-kanak ini perkataan-perkataannya. Ada yang disebut ibnu, ada yang disebut tiflun, ada yang disebut apa dia, sabiyun, ada yang disebut dengan al-walad. Yang mana 4 perkataan ini membawa maksud lebih kurang yang sama. Kalau kita lihat dalam Al-Quran sendiri pun ada membicarakan perkataan yang disebut dengan ibnu ini disebut sebanyak 35 kali dalam Al-Quran. Yang mana begitu juga berkaitan dengan al-walad, ia disebut sebanyak 102 kali. Dan begitu juga kita lihat di antaranya banyak-banyak lagi lah sabiyun juga sudah disebut dalam Al-Quran, dan banyak di dalam Al-Quran menyebut betapa pentingnya kehidupan dalam pendidikan awal kanak-kanak hari ini, yang mana kita sentiasa dengar juga. Kanak-kanak ini ibarat apa dah? Kain putih. Bila mana kain putih kita nak corak warna apa? Warna hijau, batik apa dah? Batik Terengganu ke apa-apa. Yang mana kita hari ini ibu dia sebut kullu mauludun. Anak-anak ini fitrah. Mana disebut tu fa abawahu, dia tidak kata fa ustazu, fa cikgu, fa ustazah dah. Dia kata fa abawahu, ibu dan ayahlah yang mencorak anak-anak tadi. Jadi bila mana sebut ibu dan ayah, kita semualah yang mempunyai isteri, yang mempunyai anak-anak, yang perlu kita didik mereka hari ini supaya anak-anak kita hari ini kenal Allah. Yang mana hari ini kerana apa? Kalau kita lihat satu keluarga, Rasul, seorang Rasul, satu keluarga masuk syurga daripada Rasul, daripada anaknya, cucunya, cicitnya, semua dalam syurga. Subhanallah. Seronok kan? Kita ni balik cuti raya Cina ni kan, balik pergi cuti ada sekeluarga bergambar selfie, mana duk genting Helen. Seronok tengok kan? Ada bini 2 pula lagi, seronok ramai kan. Ada yang 3, ada yang seorang-seorang tu lah dapat kaya-kaya pun dengan cucu. Tapi seronok bila tengok berkeluarga. Bayangkan kita duduk dalam syurga, anak-anak kita yang kenal Allah dan kenal Rasulullah, subhanallah. Terlalu tidak dapat kita bayangkan bagaimana kita berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan satu keluarga. Kalau kita lihat, siapakah di antara rasul yang hebat? Yang mana kalau kita lihat Nabi Ibrahim kan? Bagaimana Nabi Ibrahim ni, yang mana seorang rasul yang hebat, anak dia juga pun dalam syurga. Apa dia? Ismail, Ishak. Yang mana begitu juga dilihat bagaimana cucunya juga Yakub. Daripada Yakub juga lahirnya Nabi Yusuf. Dan mereka ni adalah rasul. Rasul ni orang paling tinggi lah. Kalau kita ni kita ada wali, kita bukan wali kan. Wali dan semua hebat-hebat lah, ulama dan sebagainya. Ni Nabi dan paling tinggi rasul. Bagaimana kita lihat hari ni, yang mana keluarga ni satu keluarga berada dalam syurga. Subhanallah, satu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimana hebatnya keluarga Nabi Ibrahim ini.
bagaimana seorang ayah yang sanggup meletakkan anaknya di tempat yang gersang. Kita lihat bagaimana pembukaan kota Mekah sendiri kan, yang mana kita setiap dengar kalau pergi umrah ada cerita benda sama aja. Bagaimana Nabi Ibrahim meletakkan anaknya bersama dengan isterinya, isteri pertama ke kedua? Kedua lah. Yang mana kita nak ikut Nabi Ibrahim kan ikut siapa? Ustaz Hamdan. Ikut Nabi Ibrahim lah. Jadi dah boleh bini dua dah insya-Allah. Yang tengok sini like and share. Jadi bagaimana tuan-tuan? Yang mana kalau kita lihat Nabi Ibrahim ni anak kecil. Kerana apa? Perintah Allah. Sebab apa dia nak anak dia ni kenal Allah. Bagaimana isterinya yang hebat bila mana dia tinggalkan anaknya tadi di tempat yang gersang, tak ada pokok, tak ada apa benda, dengan matahari, dengan terik, dengan apa, ditinggalkan isteri dan anak kecilnya berbekalkan dengan air. Kerana apa? Bila mana dia letak tu dia tinggal tu. Dan isteri ni pun isteri yang taat. Bagaimana bila mana tinggal ni tanya panggil Ibrahim, bukan Datuk Ibrahim kita lah. Jadi panggillah sekali, dia kata, adakah ini perintah daripada Allah? Nabi Ibrahim angguk, maka dia redha, dia yakin, dia percaya bahawa Allah tidak akan mensia-siakan keturunannya, tidak akan mensia-siakan anaknya Ismail yang berada bersama dengannya ketika itu, yang mana masih lagi kecil. Kalau kita dengar Nabi Ibrahim ni nak boleh anak pun lewat. Kita hari ni kan, dia nak tahun ada anak kan. Ni tiap tahun ada anak. Kalau boleh beranak tu setiap tahun boleh jatuh atas ibu kaki pun jadi kan. Jadi bagaimana Nabi Ibrahim ni dapat anak pun susah, tapi Allah uji dia bagaimana satu keluarga yang hebat tadi, daripada ayahnya, daripada isterinya, anak-anaknya, cucunya, cicitnya boleh masuk syurga. Dan bagaimana kita lihat betapa pentingnya seorang ayah yang hebat nak kenal bagi Allah, anak-anak tu kenal Allah bermula daripada ayah-ayah. Jadi kita hari ini ayah-ayah yang sentiasa berada di surau, ayah-ayah yang sentiasa dalam majlis ilmu, ayah-ayah yang berada di mana sahaja kita sentiasa tengok di mana di masjid dan sebagainya, kita pastikan anak kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam bab ni akan pendidikan awal kanak-kanak kita kenal Allah. Sebab itulah kalau boleh di rumah kita pada hari ini, kalau nak pergi bawa anak ke, nak pergi hantar cucu sekolah ke, di siapa ni apa ni makan breakfast hari ni, sarapan pagi kan. Sarapan pagi. Siapa bagi ni? Allah. Sebut dulu Allah. Kenalkan anak tadi. Siapa bagi kita hidup? Kita bangun tidur hari ni, siapa bagi kita? Allah. Makanan siapa bagi? Allah. Sebutkan, sentiasakan dengan Allah. Jangan sebut ini YB ini bagi, ini YB ini bagi. Ada sebut ada boleh habis pakai YB lah. Jadi bagaimana kita nak kenal anak dia dengan Allah? Allah. Bila mana sebut Allah, siapa bagi? Contohnya dia demam, kan? Anak kita demam, dia kena influenza pula kan? Siapa bagi ni? Allah. Jadi kita sentiasa sebutkan dengan Allah. Maka terlihat tadi bagaimana keluarga Nabi Ibrahim tadi, Ismail tadi, keluarganya letak dalam tempat yang tandus. Di bila mana berpusing baliknya, ibunya tanya, adakah ini perintah daripada Allah? Dia kata ya. Maka isteri tadi akur, dia tak query lagi. Apa kita? Kalau kita ni tinggal bini tempat tak ada kereta, obat malik tak boleh tidur luar lah. Tak akan nasi seminggu kan? Tak akan nasi seminggu lah. Jadi bagaimana isteri yang hebat, dia yakin tadi bahawa Allah tidak akan mensia-siakannya. Yang mana kita lihat juga betapa pentingnya bagaimana kita nak didik anak-anak kita pada hari ini supaya kenal Allah. Begitu juga cucu kita. Ada segenap ruang yang ada, kita serta sebut bahawa ini Allah. Kereta yang kita naik ni siapa? Anugerah Allah. Ayah kerja, Allah bagi rezeki. Kaitkan dengan Allah. Makan kita punya, Allah yang punya. Siapa yang punya? Tiada yang kita punya. Semuanya Allah yang pun punya. Bila mana di situ kita sentiasanya Allah, maka yakin dan percayalah akan lahirlah keluarga yang hebat sebagaimana keluarga Nabi Ibrahim tadi, yang mana kita lihat ayahnya hebat, dia kenalkan dengan Allah. Bagaimana dengan suasana tadi, membesar dengan anak-anak tadi dengan kalimah. Kalau boleh dalam seminggu tu buatlah apa ni macam perhimpunan tu menyanyi lagu Nas'aluka. Ini tidak menyanyi kat rumah tak apa dia. Upin dan Ipin, 3 singgit. Mechanize, makamatu. Bawa tengok anak tengok apa ni? Boboiboy ke apa? Makamatu ni yang pawagam baru keluar kan. Anak-anak boleh kenal satu-satu, dia hurai makamatu, ini ayah dia, ini cucu dia. Bagaimana? Hebat anak kita tu dah. Dia boleh ingat. Sebab apa? Dah suasana dia terbentuk macam tu. Kawan-kawan di sekolah pun dia sebut mekamatu. Kita pun mekamatu. Tomato kau mekamatu. Kita pun coffee. Tapi dia kerana apa? Bi'ah. Di sekolah dia pula dia sebut berkaitan. Jadi apatah lagi kita pula tak cerita berkaitan dengan Allah. Kalau boleh
Bagaimana kita nak lahirkan tadi? Pastikan anak-anak kita kenal Allah. Begitu juga kita lihat Nabi Ibrahim. Bagaimana ketika kecil tadi dia dah tinggalkan Nabi Ismail, apatah lagi besar. Bila mana dia besar diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk sembelih Ismail. Dia tak gunakan kuasa veto, dia panggil Ismail. Ismail, mari sini bincang. Tengok bagaimana pendekatan Nabi Ibrahim dalam mendidik anak. Panggil, dia boleh ya. Nak pergi, mari Ismail, nak sembelih ni, ayat Allah suruh. Tak. Tapi dia panggil bicara, apa pendapat kamu tentang mimpi ayahanda semalam? Allah telah perintahkan supaya sembelih kamu. Tengok, anak tadi belum balik lagi. Jadi kita diceritakan Ismail belum balik lagi. Kalau anak kita ni pegang rotan, panggil mari sini, tak mari. Dah lari, dia tak bukan lagi. Tengok bagaimana konsep Nabi Ibrahim mendidik anak dia tadi. Dia panggil Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim kata, silakan wahai ayahandaku, kamu akan satajiduni, kamu akan lihat aku di kalangan orang-orang yang hebat. Tengok bagaimana seorang Nabi Ibrahim, dia Nabi Ustaz dan Nabi pun manusia. Sebab itulah kita perlu mengikutnya. Bagaimana kalau dilihat orang-orang Arab ni, bila mana anak dia membesar, dia buat jadi kawan. Dia tidak gunakan kuasa veto. Bila kita sesuatu nak sampaikan, dia berbincang dengan baik. Begitu juga kita lihat orang sebelah-sebelah Eropah, bagaimana my father is hero. Dia kata ayah saya lah. Kalau ayah di rumah pun suruh anak semayang, tapi dia tengok bola, tak jadi. Suruh anak pergi semayang, kita muak dia tengok drama, tak jadi. Dia kena sama-sama. Supaya apa? Supaya anak-anak tadi kenal Allah. Dan saya ingat satu kisah yang mana terlihat dalam satu hadis Rasulullah SAW menceritakan. Hadis ini panjang. Yang mana cerita hadis ini menceritakan bagaimana seorang budak yang telah ditarbiah kenal Allah, dia jadi Isa yang hebat. Hadis ni kalau terlihat Rasulullah cerita kepada para sahabat, kita ringkaskan. Mungkin tuan-tuan pernah dengar kisah hadis ni berkaitan dengan seorang Anas. Pada zaman dahulu ada seorang raja yang mana dia mengaku dia tu sebagai Tuhan. Raja Maharaja, raja yang zalim, yang mana pada ketika itu dia mempunyai seorang tukang sihir. Tukang sihir ni dah tua lah, ialah tukang sihir. Dan bila mana tukang sihir raja ni kira hebat lah. Tak, siapa yang kerja dengan raja ni hebat. Apa ni tukang masak yang paling top lah dia ambil kan. Tukang sihir paling top lah. Jadi tukang sihir ni pun dah tua. Dia pun cadang kepada raja untuk cari pelapis jangan. Tengok tukang sihir pun dipikirkan pelapis untuk apa? Supaya raja mudah nak santau dan sebagainya. Jadi dalam hadis riwayat Muslim ni, hadis sahih Muslim ni, Nabi cerita pada para sahabat yang mana bila mana dicadangkan seorang bila tukang sihir ni dia dah ada calon-calonnya. Jadi temulah seorang budak yang bijak ni, yang mana disebut dalam hadis sebut Ghulam ni maksudnya budak yang belum balik lagi lah. Di antara 9 hingga 12, 13, 14 lah yang belum balik lagi. Yang mana disebut ghulam di situ, yang mana cerdik. Cerdik pada zaman ketika tu budak ni lah paling cerdik. Dah inilah dia menjadi pelapis kepada tukang sihir tadi, nak calonkan kepada dia. Maka Maharaja tadi setuju. Jadi bila mana Maharaja tadi setuju dan seterusnya, dia alik, dia buat training, bolang alik ke istana, bagaimana kita lihat suatu bolang alik ke istana, nak belajar, nak turut ilmu kan. Kita ni sebulan sekali jumpa kan, lepas tak ingat dah gambar dia kita nak belajar. Jadi kerana apa? Kita dengar ni, dengar sebelah kiri masuk sebelah kanan, insya-Allah lekat di hati. Amin. Yang mana kalau terlihat bolang alik ni, dia bolalik dengan ke istana tadi nak menuntut ilmu berkaitan dengan sihir tadi. Dan akhirnya pada satu hari dia bolalik, dia ternampak sebuah rumah ada cahaya lampu, yang mana dalam rumah tersebut ada seorang sedang beribadah. Budak ni pun masuk dan di situlah dia belajar, dia lihat bagaimana yang mana dalam dia masuk, dia jumpa dia di istana, dia belajar lain. Sihir ni perkara-perkara yang sesat lah, perkara-perkara yang kita kata perkara-perkara yang tidak yang tidak benar. Jadi bila mana suatu hari dia balik ni, dia singgah ke rumah tu, seorang sedang beramal ibadah dan dia juga belajar. Dia teringat dia nak belajar, nak tahu ilmu ni bagus tidak bagus. Dia budak cerdik ni pandai menilai. Budak-budak cerdik ni dia pandai menilai. Jadi dia pun belajar juga dengan seorang ni yang berada dalam rumah tadi, dan akhirnya sehinggakan dia ni jadi budak yang bijak. Sihir pun dia pandai, yang ni pun dia pandai.
Dan akhirnya dalam masa yang kebijaksanaan anugerah Allah pada dia, yang mana budak ini masyhur dalam kalangan masyarakat, dan pada satu ketika dalam masyarakat tersebut timbul satu binatang namanya dabah. Binatang ini menggemparkan dan akhirnya huru-hara kampung tersebut, dan dipanggil budak ni. Budak yang cerdik tadi, dia nak test ilmu dia. Mana ilmu yang sebenarnya? Adakah sihir ni ataupun dengan ilmu yang dibelajar dengan orang yang alim ni? Akhirnya dia belajar, dia nak test ilmu dia tadi. Dia ambil batu, dia baca bismillah, dia baling kepada binatang tersebut. Binatang tersebut mati. Subhanallah. Dengan hanya kalimah bismillah. Hari ni kita nak makan nasi pun malah nak baca bismillah. Tengok kalimah, dengan kalimah bismillah, keyakinan dengan kalimah bismillah tadi, akhirnya budak ni subhanallah viral, tuan-tuan. Viral sana, keluar berita harian pula. Seorang budak, tak ada keluar berita harian lah, itu tambahan saya. Yang mana keluar viral bahawa budak ni, budak yang hebat ni, yang mana boleh menyembuhkan, dan akhirnya dia boleh menyelesaikan masalah tadi, bunuh binatang tadi dengan kalimah bismillah, dan akhirnya ramai orang datang untuk buat berubat dengan dia. Jadi bila mana ramai datang berubat dengan dia, viral dia tadi dengan hanya kalimah bismillah tadi, maka dia pun, budak tadi terkejut. Dengan kalimah bismillah, binatang ini boleh mati dengan izin Allah. Dia pun pergi jumpa balik tok guru dia, bukan tukang sihir. Dia tak pergi dah tukang sihir. Dia pergi jumpa balik tok guru dia yang jumpa ni. Akhirnya tok guru dia yakin, puji. Kerana apa? Tahap keyakinan kamu dengan Allah lebih tinggi daripada aku. Tok guru dia pesan, kamu pasti akan diuji. Dia pun termenung, kamu pasti akan diuji. Sebab apa? Orang yang hebat, dia akan diuji di lagi dan lagi dan lagi. Tengok bagaimana Maryam, orang yang begitu tinggi dari segi tanpa disentuh oleh lelaki, dia mengandung, dia boleh melahirkan seorang anak. Jadi diuji dengan pelbagai fitnah dan sebagainya. Kita hari ini diuji sikit ya. Mudah dah letak uji sikit ya, kan? Mudah dah give up. Sedangkan bagaimana budak tadi, bila mana dia jumpa tok guru dia puji, tok guru dia pesan, kamu pasti akan diuji oleh Allah. Hadis ni yang panjang, cuma kita nak ringkaskan masa yang singkat. Bagaimana nak bagi tahunya, bagaimana pentingnya didik anak kenal Allah. Jadi bagaimana seterusnya budak tadi, akhirnya dia ramai datang berubat ke dia, semua seluruh sekitar kawasan Maharaja yang zalim kita tadi datang berubat dengan dia. Siapa yang datang berubat dengan dia, dia kata kamu kena beriman dengan Allah. Itu saja pesanannya dan dia doa, hanya doa yang pendek, 4 patah perkataan saja doa. Dia minta dengan Allah Subhanahu taala bagi sembuh, kamu mesti beriman dengan Allah. Subhanallah. Hanya satu itu pesanan dia. Kita hari ni jumpa kawan kita, apa kita pesan? Jom ngetek, esok mana? Lepas ni mana? Bukit apa dia? Apa ni? Tanah Hutuh dan sebagainya. Tak ada kita pesan. Esok subuh, ingat jumpa Allah. Jom. Esok subuh. Jadi saya tengok tadi iklan baru kat luar tu, tengok seorang ayah memimpin tangan anaknya. Subhanallah. Sendia koperasi Berhad. Ada koperasi Najah ni. Oh, tahniah, subhanallah. Seorang ayah memimpin anak menuju ke mana? Kenal Allah tu. Dia tak buat anak dia gimana? Kalau tengok kalau ada pameran-pameran, sanggup parking jauh tu. Kalau kita pergi Suhaibul kan, parking kalau bawa anak kecil dengan hujannya sanggup. Tapi kalau mari surau betul-betul parking depan ni kan. Karena jauh. Kalau parking payah surau ni. Mana kita tanya mungkin juga malam ni ada majlis ilmu surau sekian-sekian. Tak boleh parking jauh, payah, sakit pinggang dan sebagainya. Tapi bukan si tuan-tuan lah, itu Afrika Selatan. Jadi bagaimana kita lihat hari ni, budak tadi bagaimana tuan-tuan? Budak tadi akhirnya, budak yang dikenal Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh menyembuhkan semua penyakit hanya dengan pesanan beriman pada Allah. Jadi hari ni kita ambil pada kisah budak tadi, bahawa kita hari ni jumpa anak-anak kita, pesan ahli keluarga kita, jarak sahabat andai kita, supaya kita nak hari ni semua satu al-qaryah surah Najah ni semua masuk syurga Allah Subhanahu taala. Kerana apa? Dengan pesanan kita beriman pada Allah. Jadi apa lagi? Di antara hadis berkisah budak ni, yang mana pada satu ketika, yang mana bila viral dah walaupun tak ada WhatsApp dan sebagainya, tapi dah serata budak ni glamour,
bagaimana akhirnya ramailah yang mana datang sini, akhirnya seorang daripada menteri raja ni, menteri raja yang mengaku Allah ni, raja tu mengaku Allah. Kenapa? Dia terlampau kaya. Ini orang terlampau kaya ni kadang-kadang lupa Allah, bahaya tuan-tuan. Dipanggil benda lain, bukan bagi rezeki tu, dan bala pula. Jadi bagaimana tuan-tuan? Dia terlampau kaya raja ni dan ada kuasa. Dia ada tentera, berapa ribu tentera, semua ada, escort semua siap. Jadi bagaimana? Salah seorang menteri daripada raja ni buta daripada kecil, tapi akal dia bijak. Bagaimana? Akhirnya menteri ni bawa segala harta dia ada, pergi jumpa budak ni, nak bagi tahu dia supaya nak suruh berubah. Buta ni tuan-tuan, bukan buta zaman besar dah, buta daripada kecil, buta sejak azali. Dia pergi jumpa anak tadi, si Ghulam tadi yang diceritakan, budak yang bijak tadi. Akhirnya budak ni hanya tak ada kata apa. Budak ni kan baca doa. 4 perkataan ni juga budak ni baca doa. Doa tu saya akan ceritakan di akhir tadi. Jadi 4 perkataan ni juga baca doa. Budak ni akan doa, dia pesan, kamu berimanlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Menteri tadi boleh celik, boleh melihat, dengan dia pesan beriman pada Allah, dengan dia menadah tangan bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang saya akan ceritakan di akhir nanti. Bagaimana kisah dia dengan raja pula, dan bagaimana akhirnya bila mana menteri tuan-tuan, menteri boleh berubah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tengok, dia bawa harta, semua harta dia bagi upah, bagi sedekah pada budak ni. Dan bagaimana akhirnya menteri ni balik ke istana, raja terkejut. Apa cerita ni? Kamu ni buta, tiba-tiba boleh celik. Menteri tadi yang menteri tadi bukan Islam, akhirnya beriman pada Allah. Menteri ini juga sambung bahawa siapa yang menyembuhkan kamu? Allah. Menteri itu sebut. Terkejut. Mana boleh Allah ada? Akulah Allah, kata raja tadi. Ada Tuhan lain lagi? Akulah Allah. Akulah raja kamu. Akulah Tuhan kamu, dia kata. Bukan, Allah yang telah menyembuhkan aku. Jadi bagaimana tadi? Akhirnya raja tadi murka. Maharaja tadi yang mengaku raja, akhirnya raja tadi panggil yang mana menteri tadi dibunuh belah dua. Yang mana kalau lihat kalau kita nak tengok alat-alat seksaan di sebelah Syria masih lagi dipamer di muzium-muzium, yang mana pisau besar tu dia letak, dia jatuh tu terbelah dua. Yang mana akhirnya raja ni tak puas hati, dia panggil tok guru yang ajar budak ni, dia panggil menteri tadi, semua dipotong dua, mati tuan-tuan. Kerana apa? Tengok sombongnya seorang raja yang mengaku Allah, yang mengaku Tuhan, dan dia tak boleh dengar siapa kata ada Allah, Tuhan selain daripada dia, tak boleh dengar, dia rasa tercabar. Dan akhirnya tiba giliran budak ni ditangkaplah juga. Dalam hadis tersebut budak ni ditangkap, dan akhirnya budak ni kalau ditangkap dia menangis tak? Anak-anak kita tak boleh nangis, tak. Getak sikit lah, tak, dia steady. Bukan budak-budak je, kita je cukup dah kan. Anak tadi, si Ghulam tadi ni, dia steady je. Raja panggil dia pun steady je. Dia tahu bahawa dia akan kena sama. Tengok, dia tengok orang kena belah dua ni, tok guru dia kena belah dua. Menteri yang tadi, yang sembuh tadi, yang mengaku masuk Islam dan mengaku bahawa Allah yang adalah penyembuhnya, pun dibelah dua oleh maharaja ni. Dan akhirnya budak ni dibawa oleh tentera-tentera maharaja ni, bawa budak ni, tak payahlah nak bunuh, dia kata raja ni. Dia kata memadai kita bawa naik atas bukit yang tinggi, tolak dia daripada bukit tinggi, biar dia jatuh hancur. Sebab budak kecil. Budak ni steady, ikut naik tentera, steady naik sampai kata bukit yang paling tinggi. Dan apa budak ni doa? Dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sama dengan doa tadi, bahawa dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa minta dengan doa dengan Allah. Akhirnya bukit tadi bergoyang-goyang, semua jatuh, tentera-tentera yang bawa dia naik ke atas jatuh, dan dia selamat. Dan dia gimana? Dia selamat, dia tak lari tuan-tuan. Dia gimana? Dia pergi ke istana balik. Tebel. Kerana apa? Dia nak sampaikan bahawa kamu ni walaupun ada kuasa, ada lagi yang maha berkuasa, iaitu Allah. Kita agak-agak kalau lepas tu lari dah. Gimana? Hanya ke Singapura ke gimana, pergi Serinda, tak mari balik Malaysia dah. Tak pasal nak serah diri kan. Jadi bagaimana jiwa yang hebat bila mana training oleh
bagaimana dia kenal Allah, dia pergi balik istana tadi, dia jumpa Sultan Maharaja tadi, akhirnya dia nak cerita, nak sampaikan bahawa kamu ni kuasa macam mana pun, banyak tentera ramai mana pun, kamu kaya macam mana pun, yang lebih berkuasa adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Raja tercabar, tuan-tuan. Raja yang mengaku Tuhan ni tercabar, dan akhirnya dia perintah lagi. Raja dia pun heran, macam mana budak yang kecil ni boleh lepas lagi atas darat. Dia kata mungkin atas darat dia boleh lepas, kita bawa dia, perintahkan kepada raja dia, tentera dia, bawa ke mana? Bawa ke laut pula. Bawa ke laut dalam kapal, bawalah dalam bahtera tu, yang mana bawa laut. Akhirnya sampai ke tengah laut, raja ni fikir budak ni takkan boleh balik. Akhirnya budak ni pun sama, berdoa dengan kalimah, 4 kalimah ni, dia kalimah, dan dengan izin Allah Subhanahu. Tengok, yakin budak dengan, dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia baca apa? Allahumma kfinihim bima syai'. Apa maksudnya? Ya Allah, lakukanlah sesuatu ke atas mereka ni dengan apa yang patut. Kalau kita, Allah azali kita, oh ya Allah, balik dia ni dalam apa ni, bukit ni lepak. Kalau kita lah kan, Allah azali kan kita doa. Tapi budak ni tak. Dia minta dengan Allah, lakukanlah apa yang patut pada mereka ni. Allahumma, dengan 4 perkataan tadi, akhirnya kapal tadi bergoyang-goyang, dan akhirnya dia selamat. Dia pergi jumpa balik raja yang sombong ini. Untuk apa? Untuk sampaikan bahawa berimanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok tuan-tuan, dan banyak ada lagi, sedikit lagi kisah-kisah dia, yang mana saya nak kaitkan bahawa bagaimana kita pada hari ini pentingnya kita tuan-tuan nak didik anak ni. Kita pastikan selain daripada ilmu-ilmu dunia ini, pastikan kita yang paling pertama kita tanamkan dalam diri anak-anak kita. Sebab itulah dalam bab pertama kita katakan bila mana keluarnya daripada bayi rahim pada ibunya, kita azan untuk masuk tadilah software tadi, masukkan kalimah-kalimah tayyibah, supaya apa? Bila mana kita lihat juga, kita dah belajar pada bab yang pertama, tahnik dan sebagainya, dan akhirnya pada bab kali ini kita ambil daripada hadis Sahih Muslim tadi. Tuan-tuan boleh cari kisah anak tadi, bagaimana pengakhirannya, nak bagi tahu kepada kita bahawa kanak-kanak hari ini, anak-anak bukan hari ini je, daripada dulu, kini dan selamanya, pastikan kita didik mereka kenal Allah. Bila mana mereka kenal Allah, subhanallah, seorang ayah, lihat kalau seorang ayah tengok anak dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala, subhanallah, bahagia tuan-tuan. Tengok hari ni ada ayah-ayah bawa anak, bagus, alhamdulillah, tanya. Saya kadang-kadang payah nak bawa anak juga, dia nak cepat lambat lah sebagainya, dan uji kita sikit ya, kita dah pun give up dan sebagainya. Jadi sebab apa? Anak ini sebagai anugerah Allah. Anak ini bukan hak milik kita. Anak ini adalah amanah daripada Allah. Untuk kita apa? Untuk kita ajar mereka supaya mereka kenal Allah, kenal Rasulullah, bagaimana untuk mengetahui kewujudan Allah. Bukan hanya mereka kenal kartun Upin dan Ipin, bukan hanya mereka dengar main game Roblox dan sebagainya, tapi kita masukkan awal-awal anak kita hari ini dengan item tadi, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, supaya software ni tadi menjadi antivirus, menjadi antibody di dalam diri mereka. Setelah mereka besar, mari benda-benda lain pun ada tapisan-tapisan yang boleh mereka jadikan sebagai panduan dalam kehidupan mereka, dan akhirnya mereka tidak terjebak. Sebab itulah Rasulullah pesan kepada kita, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kamu, kepada Rasulullah pesan 2 perkara aja, iaitu apa dia? Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita betapa pentingnya sebelum kita nak didik anak-anak kita hari ini supaya mereka kenal Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak hari ini perlu kita lihat bagaimana kisah Nabi Ibrahim tadi, bagaimana cara Nabi Ibrahim mendidiknya anaknya Ismail. Begitu juga kita lihat bagaimana Ishak tadi, bagaimana cucunya kita lihat Yakub, dan akhirnya lahirnya Yusuf. Bagaimana keluarga tadi lahirnya, kita lihat sirah perjalanan kehidupan mereka, semuanya mereka dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tarbiyah anak-anak mereka tadi dengan kenal Allah dahulu. Kenal Allah dahulu. Dengan hanya mereka mendidik, mentarbiyah anak-anak tadi dengan mengikut apa yang telah dianjurkan oleh Islam. Jadi kita pada hari ini, ayah-ayah dan bonda-bonda yang ada kat sini pada hari ini, yang mungkin tak ada anak, ada cucu, makin kita perlu kita bagi penekanan kepada anak kita. Sekurang-kurangnya kat rumah tu ada benda dalam kereta ada USB, ya bang.
Asmaul Husna, ada dalam USB kita selawat kepada Nabi Muhammad. Tak perlu kita nak bagi baca, tak payah. Kita hanya sekadar pergi hantar sekolah tu, buka USB tadi dengan alunan Asmaul Husna, dengan selawat, dengan lagu-lagu nasyid yang berunsurkan ketuhanan, supaya mereka biasakan mereka dalam hidup mereka tadi sebagai budak tadi, gulam tadi, dengan kalimah kamu mesti beriman. Tahap keyakinan dia tu tinggi. Siapa yang boleh guru dia puji dia lebih tinggi keyakinan, dengan baling batu tadi pun boleh mati tadi, bahawa dia yakin bahawa semuanya kuasa Allah yang punya. Tiada makhluk lain yang berkuasa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sampai tahap macam itulah anak-anak kita ni yakin dengan Allah, insya-Allah mereka jadi orang yang hebat. Walaupun mereka doktor, walaupun lawyer ke apa, tapi ada mereka lagi hafal Al-Quran dan sebagainya, subhanallah, mereka akan jadi orang yang hebat sebab keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah terlihat yang mana betapa pentingnya kita pastikan keluarga kita kena Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang saya selalu baca dalam surah Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Allah pesan, hai orang yang beriman, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Anak-anak dalam ayat tadi, anak-anak harta kita fitnah. Kerana apa? Kita tak didik mereka. Kita hanya didik anak belajar, rajin masuk, tapi sedangkan mereka ni baca Al-Quran pun tak pandai, kadang-kadang semayang pun kadang-kadang jarang semayang. Ada setengah semayang tu semayang sebulan, setahun 2 kali semayang. Semayang apa? Semayang raya. Itu pun baca nota dah sebelum semayang dah. Takbir berapa kali ni, takbir ni dah confused. Apatah lagi nak solat jenazah kita. Semalam pagi tadi ada sahabat saya yang mana kita buat satu gerakan tahun ni, kita nak gerak satu keluarga, satu hafiz-hafizah, baru nak start kempen. Allah jemput dia umur 26 tahun, jemput dia pagi tadi, atas riba mak dia meninggal. Subhanallah, orang yang hebat hafal Quran, awal lagi, muda lagi, tak sempat nak bergaduh dengan bini lagi, jadi dah jemput oleh Allah Subhanahu Taala, dia meninggal dunia. Subhanallah, belum sempat kami masuk dia, tapi hanya kami baru meeting, bermusyarat nak gerakkan kempen satu keluarga, satu hafiz-hafizah ni, yang mana insya-Allah bulan 2 ni kami bawa, kita nak bawa anak daripada salah seorang anak daripada Indonesia, gifted, subhanallah, dia hafal Quran, kita boleh tepuk, kita sebut ke belakang, dia sambung ke belakang, kita sebut depan, atas, belakang, subhanallah, memang macam komputer. Insya-Allah kita akan bawa ke Kuala Lumpur lah, kira 26 bulan. Kita dah susun jadualnya. Jadi insya-Allah kita nak cari lokasi Putrajaya pun kita akan slot in juga. Nak bagi tahunya kepada kita bahawa bagaimana kita hari ini, kalau anak-anak kita, ahli keluarga kita yang mana mereka ni berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dan percaya mereka akan, bukan hanya mereka masuk syurga, mereka akan bawa ibu dan ayahnya, satu keluarganya boleh masuk bertemu dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita jadikan bahawa ku anfusakum wa ahlikum nar, dan kita tidak takut dengan apa ujian fitnah yang berada pada hari ini. Kita yakin bahawa segalanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang kuasa adalah Allah Subhanahu Wa Taala, makhluknya tiada berkuasa. Jadi insya-Allah kita akan masuk dalam tu, baru mukadimah bab kedua. Mukadimah kata. Bab tu satu bab setahun kan. Kalau lepas setahun satu bab. Ini tahun ni insya-Allah kita tahulah, mungkin laju sikit. Yang mana dalam muka surat ke-13, anak-anak kecil memerlukan belayan kasih sayang, asuhan dan didikan. Nak kaitkan bahawa dalam bab kita ni tajuk subtopiknya mengenal Allah. Nak bagi tahu, nak kaitkan dengan hadis tadi, bahawa anak yang kenal Allah tadi, dia hebat, dia boleh mengalahkan raja yang begitu hebat. Bagaimana? Sebab apa? Berpunca daripada tadi, dia budak yang hebat, dipilih untuk belajar sihir dan belajar kenal Allah. Akhirnya dia pilih jalan yang benar, subhanallah, menjadi orang yang hebat dan berjiwa besar. Nampak kecil tapi berjiwa besar. Jadi bagaimana di antaranya, kanak-kanak mestilah dididik supaya mengenal pencipta dan pentadbir alam, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena didik anak-anak kita hari ni. Lalu bawa anak-anak pergi cuti, genting halang, sejuknya. Siapa buat sejuk? Allah sebut. Payah kena sebut, mudah je, bukan kena beli topak pun. Dah pergi bawa anak pergi cuti, pergi mana? Pantai.
Tengok cerita sikit bagaimana pantai yang menghembus pantai pasir. Siapa buat? Allah buat. Tengok bagaimana laut tadi Allah boleh hancurkan. Kerana apa? Berlaku tsunami. Kenapa? Kerana berlaku maksiat dan sebagainya. Kait. Tengok bawa anak gimana? Gizu. Siapa buat unta ni? Allah. Bila tanam. Bila mana kita tanam daripada kecil, insya-Allah mereka akan lama-lama jiwa mereka akan menjadi jiwa yang hebat. Kita tak akan risau bila mana kita meninggal dunia nanti, insya-Allah mereka akan kenal Allah, mereka kenal Rasulullah, mereka akan berjaya di dunia dan juga akhirat. Bukan hanya mereka boleh masuk syurga, mereka boleh tarik kita keluar daripada api neraka Allah. Kerana apa? Hasil daripada kita tanamkan dalam jiwa mereka ini dengan kalimah Allah tadi. Kanak-kanak diibaratkan sebagai kain putih, kata sini, bersih yang perlu dibentuk untuk mengenal, mengetahui hakikat ketuhanan sebagai asas tauhid yang kukuh. Sebab itulah dalam bab kita pertama saya duk ajar selalu bagaimana pada ibu yang baru bersalin dan sebagainya, pada mengandung, bagaimana kita nak supaya isteri kita tadi bukan mengandung nak mengidam itu mengidam ni, jangan mengidam makan. Isteri saya balik Mekah tu lain, dia kata teringin nak makan apa, keput lekor. Saya pergi cari keput lekor tu Terengganu losong di Sepang. Tak sih, nak yang piau daripada Terengganu. Dia kata. Kadang-kadang gila juga orang perempuan ni kan. Terengganu kita baru balik nak makan Terengganu. Tiba-tiba Allah Subhanahu, saya pergi kenduri rumah IR Izwan, engineer kita. Ada keput lekor. Subhanallah, Allah ni Maha Pemurah, Maha Penyayang. Allah ada pada Terengganu keput lekor rebus bagaimana yang diidamkan. Tengok Allah Subhanahu, Allah ni kita kan subhanallah. Bila kita kadang-kadang kita tak nampak apa yang berlaku pada kita tu, sebenarnya Allah nak uji kita sejauh mana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baru masuk 2-3 patah perkataan, dah masuk waktu isyak. Jadi sikit lagi boleh tuan-tuan. Yang mana perlu dibentuk mengenal, mengetahui hakikat ketuhanan sebagai asas. Kerana apa asas? Bila mana daripada kecil tu akar tadi dah pegang kukuh-kukuh Allah tadi, dengan mereka boleh mengingati Asmaul Husna, mereka boleh membaca Al-Fatihah dengan baik. Kadang-kadang kita ni umur dah 40 pun baca Fatihah pun tak betul lagi. Nak baca surah pun Ijazul Jilatil Audujil Jalaha, jauh lagi kan. Jadi anak tadi bila mana kita dah asas tadi kenal Allah, mereka cintakan Al-Quran, hafal Quran pun mudah. Hafal Quran ni sekarang ni macam-macam metod gaya. Yang mana yang kita nak bawa mari Malaysia ni bulan 2 ni, dia ada buat kaedah sendiri. Subhanallah, saya begitu kagum dan saya ingin juga nak menuntut ilmu. Baru umur dia berapa? 13 ke umur dia yang dalam syarat sebelum saya pergi umrah, baru 13. Subhanallah, dia boleh baca. Heran tu kita baca ke depan, dia sambung belakang, baca ke belakang atas, dia boleh semua, dia boleh ingat. Dan hadis-hadis pun dia boleh hafal. Cair, memang gifted, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah biasa, mak dia biasa, tak ada ayah, mak dia biasa, mak dia J. Siapa nak buat bini ni berdua boleh comel tu. Yang mana berhajat lah. Anak hebat dah tu tak, tumpang. Allahu Akbar. Tak jumpa lagi dengan mak dia ni macam mana rupanya kan. Jadi insya-Allah. Bagaimana tadi? Insya-Allah kita buat pembelajaran nanti. Nak bagi tahunya bagaimana tadi? Asas kukuh tadi bila mana kita baca dengan asas akal tadi umbi, masuk waktu isyak bagi seluruh karya.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang mana kalau lihat bahawa anak ini sebagai permata hati, yang mana kita lihat dalam surah Al-Furqan, itu yang mana? Rabbana hab lana, Furqan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, kan? Rasanya Furqan. Yang mana doa ni yang perlu kita baca, bukan doa minta moral. Ini penting. Kerana apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, penyejuk mata. Sebab tu dalam tafsir Al-Maghribi menceritakan bahawa bagaimana dalam tafsir Fizil Al-Quran menceritakan daripada ayat tadi bahawa kita ni teringin nak tengok anak-anak zurat-zurat kita yang mana mereka ni mereka yang amanah, mereka ni lahirnya mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mementingkan diri sendiri. Kita lihat dalam tafsir diambil daripada kupasan daripada Rabbana hab lana, bukan hanya anak yang mementingkan diri. Kita lihat hari ni ada anak kadang-kadang yalah sekadar nama sahaja anak, tapi tidak mengambil berat berkaitan dengan ibu dan ayah. Kadang-kadang adik-beradik pun bergaduh dan sebagainya. Jadi inilah tanggungjawab kita sebagai ibu bapa, yang mana pertama sekali kita pastikan kita mendidik ke anak-anak kita. Yang pertama mendidik, mengajar, mengasuh, memberi hak mereka ni, iaitu kenal Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, amat penting. Bukan hanya sekadar kita nak pilih sekolah apa liter kali apa macam-macam lah. Tengok tak liter kat macam pasti ke apa kata. Pastikan yang mana apa pun di mana saja kita nak hantar mereka, pastikan ada silibus tu kena Allah Subhanahu. Kerana apa? Kita ni sibuk kan, kuliah sana kuliah sini, kadang-kadang anak tak sempat ngajar ngaji, termasuk je cakap benda ni kan. Kadang-kadang kita sibuk sebab Allah dah cerita alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu ni akan disibukkan dengan apa? Kejar pangkat, kejar harta, urusan anak-anak sebagainya. Sampai bila hilang sibuk? Hatta masuk kubur hilang. Baru hatta zurtumul maqabir, masuk presiden 20 baru hilang sibuk. Sibuk juga nak soal jawab pula dalam tu. Kalau apa? Kalau anak-anak yang kita tinggalkan tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana tadi bahawa pentingnya kita anak-anak kita pada hari ini supaya mereka kenal Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Dalam bagaimana selain daripada nak kenal Allah, bawa anak-anak hari ini mari dengar surau, tunjuk anak-anak ini ulama, bawa mereka kenal ulama, bagaimana ini pakar dalam bidang, cerita kepada anak-anak tadi. Bukan hanya mereka dengan game mereka, bukan hanya mereka dengan kawan-kawan mereka kenal, mereka filem dengan mereka kenal sebagainya, Korea dan sebagainya, tapi kita lah sebagai ayah bagi penekanan kepada mereka supaya sebagaimana tadi, iaitu poin penting ialah ajak mereka kenal Allah. Mudahkah? Payah tuan-tuan. Tak senyap mau fikir panjang kan. Mau kena fikir berat tangan jangan. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tadi yang mana perlu kita tanam asas tauhid yang kukuh tadi. Sebab selain daripada kita azan pada mereka ketika kecil, selain daripada kita iqamat, selain daripada kita tahnik, selain daripada kita buat cukur dan sebagainya, segala yang kita dah belajar lepas bab pertama tu, mereka dah besar, mereka masuk di alam persekolahan, kita pastikan mereka kita tanamkan dengan sifat tadi kenal Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekadar dengan sebut kalimah Allah, 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 Allah. Ataupun kita ambil daripada hadis tadi dengan kalimah apa? Dengan mulanya dengan bismillah. Anak makan bismillah. Sudah makan alhamdulillah. Jadi mudah. Mudah cakap, tapi nak buat tu payah. Mungkin kadang-kadang kita lupa dan sebagainya. Jadi sekadar itu sajalah yang dapat kita kongsi. Sekadar insya-Allah kita akan sambung di muka surat 12 yang mana berkaitan dengan mendidik anak-anak berkaitan mengenal Allah, bagaimana ia seterusnya. Jadi kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan salat subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati وتواصوا بالحق وتواصوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا الصغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang telah kami pelajari, anugerahkanlah kefahaman kepada kami dalam ilmu yang kami pelajari sefaham Imam Al-Ghazali. Anugerahkanlah kekuatan daya ingatan kami
dalam kami mempelajari ilmu-ilmunya telah kami pelajari ya Allah seingat Imam Al-Bukhari yang boleh menghafal hadis-hadis Nabi. Allahumma ya Rabbi ya Ilahi, anugerahkanlah kepintaran, kebijaksanaan kepada kami dalam kami menyampaikan ilmu kepada keluarga kami, sahabat andai kami, jiran tetangga kami, masyarakat kami dan negara kami sepintal Sultan Muhammad Al-Fatih yang dikagumi. Allahumma ya Rabbi ya Ilahi, anugerahkanlah kami zuriat yang saleh dan salehah, yang baik budi pekerti, yang punyai akhlak yang terpuji. Jauhkanlah keluarga kami dari sifat-sifat yang keji yang boleh meruntuhkan rumah tangga kami, hubungan sesama keluarga kami sesendiri. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.